Sebuah pulau 24 km dari pantai Iran menjadi laluan bagi 90% minyak yang dijual Iran ke seluruh dunia. Selama berdekad-dekad, rejim Iran berikrar tidak akan membiarkannya berlaku. Mereka bina bunker, memasang peluru berpandu, dan menempatkan kapal perang di sekitarnya. Pada Mac 2026, pengebom Amerika dari United Kingdom lebih 6.000 km jauhnya tiba di pulau itu dan memusnahkan 90 sasaran dalam satu malam. Bunker peluru berpandu, gudang periuk api laut, sistem pertahanan udara, menara kawalan lapangan terbang. Segala yang dibina oleh Iran untuk melindungi tempat itu telah dimusnahkan sebelum subuh dan kini Amerika Syarikat sedang mempertimbangkan untuk mengambil alih pulau itu sahaja. Inilah yang paling ditakuti Iran dan sedang berlaku. Namun, untuk faham besarnya perkara ini, anda perlu tahu apa yang Amerika Syarikat lakukan dalam 3 minggu sebelum ini. Pakar ketenteraan global telah lama menyatakan bahawa menyerang Iran secara serius adalah tindakan bunuh diri. Iran telah membina selama beberapa dekad salah satu arsenal yang paling ditakuti di Timur Tengah, 2,500 peluru berpandu yang diarahkan ke semua arah. Angkatan laut yang ditempatkan di Selat Hormuz, laluan yang dilalui oleh 20% minyak dunia. Drone dalam kuantiti industri dan pelan ketenteraan dibina dari idea mudah. Jika sesiapa datang, mereka akan bayar harga yang dunia rasai. Jeneral-jeneral Amerika merujuk kepada peperangan seperti ini sebagai membuka pintu neraka. Bekas Presiden pernah memberi amaran tentang risiko peperangan yang boleh melanda seluruh Timur Tengah. Tetapi kemudian, pada 28 Februari 2026, Amerika Syarikat dan Israel pergi ke sana dan melakukannya. Ia adalah pukul 7 pagi waktu Tehran apabila langit meletup. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, telah memerintah negara itu dengan kuku besi selama lebih 30 tahun. Beliau telah bertahan daripada sekatan, pembunuhan jeneral, serangan cyber dan pelbagai tekanan. Beliau adalah simbol ketahanan rejim, lelaki yang tidak pernah dapat disentuh oleh Barat. Pada pagi itu, beliau telah meninggal dunia. Bersamanya, 48 daripada komander tentera dan pemimpin politik tertinggi rejim telah dihapuskan pada awal pagi itu. Ketua seluruh Angkatan Tentera Iran, Komander Pengawal Revolusi Pasukan Elit Tentera negara itu, Menteri Pertahanan, Ketua Perkhidmatan Risikan. Pengalaman ketenteraan puluhan tahun hilang dalam beberapa jam. Iran hanya mampu membalas dengan kekuatan. Pada hari pertama, negara itu melancarkan hampir 500 peluru berpandu ke arah Israel. Demonstrasi kuasa ini seolah-olah mengesahkan ketakutan bahawa walaupun tanpa kepimpinan, mesin perang Iran tetap teguh. Namun, apa yang berlaku dalam 20 hari berikutnya mengubah segalanya. Amerika Syarikat dan Israel bukan hanya mengebom secara rawak, mereka membongkar Iran secara sistematik satu demi satu seperti merombak enjin bermula dengan pelindungan udara. Iran mempunyai rangkaian sistem anti-pesawat yang tersebar di seluruh negara yang menghalang mana-mana pesawat daripada terbang bebas di ruang udara Iran. Tanpanya, negara itu sangat terdedah. Dalam masa kurang daripada seminggu, 80% daripada rangkaian itu telah dimusnahkan. Dan apa yang berlaku apabila anda kehilangan 80% pelindungan udara anda? Pengebom Amerika B-52, pesawat gergasi berusia 70 tahun yang membawa bertantan bom tetapi tidak mempunyai sebarang teknologi siluman, mula terbang di atas Iran. Seolah-olah ia adalah latihan kerana bagi mereka ia hampir seperti itu. Langit Iran terbuka, tapi bukan itu saja. Peluru berpandu adalah pertaruhan besar Iran. Semua peluru ini telah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Rancangannya adalah melancarkan banyak sekali supaya sistem pertahanan musuh tidak sempat menembak jatuh semuanya.
Hujan logam yang akan menjadikan sebarang konflik mustahil untuk ditanggung. Pada hari pertama, Iran melancarkan hampir 500 peluru berpandu. Nampaknya rancangan itu menjadi. 10 hari kemudian, angka itu menurun kepada kurang daripada 40 sehari dan 20 hari selepas itu hampir sifar. Dan anda nak tahu macam mana itu boleh berlaku? Amerika Syarikat dan Israel telah memusnahkan 300 pelantar pelancaran sekaligus menghapuskan 65% daripada seluruh kapasiti serangan peluru berpandu Iran. Kilang yang mengeluarkan 100 peluru berpandu sebulan telah dibom. Apa gunanya ada ribuan peluru berpandu jika tidak boleh dilancarkan? Dan drone-drone juga menerima nasib yang sama. Iran telah melabur besar-besaran dalam drone serangan murah model yang sama yang dibekalkan kepada kumpulan-kumpulan di seluruh Timur Tengah. 20 hari selepas perang, pelancaran turun 95%. Di sinilah kita tiba ke bahagian cerita yang jarang diceritakan dan mungkin paling mengagumkan. Tentera Laut Iran adalah penjaga Selat Hormuz, frigat, kapal selam, kapal rondaan, bot laju. Merekalah yang memastikan bahawa Iran boleh jika mahu menutup koridor paling penting di dunia untuk perdagangan minyak. Laksamana Amerika Brad Cooper yang bertanggungjawab ke atas pasukan Amerika Syarikat di Timur Tengah mengumumkan pada 16 Mac bahawa lebih daripada 100 kapal Iran telah dimusnahkan atau mengalami kerosakan teruk. Untuk anda mendapat gambaran, Iran mempunyai 109 kapal dan vessel tentera sebelum perang. Namun, satu peristiwa khusus merumuskan dengan lebih baik daripada sebarang angka tentang apa yang berlaku kepada tentera laut Iran. Perincian khusus ini hampir tidak muncul dalam berita dan ia adalah yang paling mengejutkan. Fregat Iris Dena adalah salah satu kebanggaan armada, sebuah kapal perang moden ditempatkan di Lautan Hindi beribu-ribu kilometer dari konflik. Anak kapal mungkin menyangka mereka cukup jauh untuk selamat. Kapal selam Amerika menjejak secara senyap, melepaskan torpedo dan menenggelamkannya di luar pesisir Sri Lanka. Sekurang-kurangnya, 87 anak kapal tenggelam bersamanya ke dasar laut tanpa amaran atau jalan keluar. Ia adalah kapal pertama yang ditenggelamkan oleh kapal selam dalam pertempuran sejak Perang Falklands pada tahun 1982. 44 tahun kemudian, tentera laut Amerika menunjukkan bahawa tiada tempat yang selamat apabila mereka memutuskan untuk bertindak. Iran kehilangan tentera lautnya. Dan dalam keadaan inilah, dengan perlindungan udara yang telah dimusnahkan, peluru berpandu hampir habis, tentera laut di dasar laut Amerika Syarikat melancarkan langkah yang rejim Iran sentiasa bersumpah tidak akan membiarkannya berlaku, Pulau Kark. Sebelum kita teruskan, fikirkan, jika anda Amerika Syarikat dan mahu memusnahkan ekonomi Iran tanpa mendudukinya, apakah satu-satunya tempat yang perlu anda kawal? Jawapannya ialah Kharg. Biar saya tunjukkan kepada anda kenapa. Negara ini bergantung kepada minyak sebagai sumber utama pendapatan, memastikan kerajaan terus berfungsi, tentera bersenjata dan milisia dibayar, dan 90% minyak itu 90% dihantar dari terminal di Pulau Kharg melalui Selat Hormuz ke pembeli global. Tanpa Kharg, Iran tiada wang dan rejim akan runtuh dari dalam. Dan awak tahu berapa besar pulau itu yang menyokong seluruh ekonomi? Hanya 22 km persegi, lebih kecil berbanding banyak kawasan bandar besar, namun di sinilah terletaknya jantung ekonomi negara. Yang paling mengagumkan ialah ini bukanlah sesuatu yang baru. Jimmy Carter pernah pertimbangkan serangan ke pulau itu pada tahun 70-an semasa krisis tebusan Amerika untuk paksa Iran berunding. Beliau berundur kerana risikonya tinggi. Pada tahun 80-an, Saddam Hussein pergi lebih jauh. Tentera udara Iraq mengebom Hart berulang kali hingga operasi di pulau itu terhenti beberapa bulan. Dalam 50 tahun, tiada Presiden Amerika melampaui batas itu hingga kini.
Pada 12 Mac, pengebom Amerika dari United Kingdom tiba di Khark dan memusnahkan 90 sasaran dalam satu operasi. Segala yang dibina Iran untuk pertahanan pulau itu musnah dalam satu malam. Rejim itu bertindak balas dengan ancaman, mengatakan bahawa mereka akan memusnahkan seluruh pulau dan infrastruktur minyak syarikat yang berkaitan dengan Amerika Syarikat. Ironinya, minyak dari Kharg lebih penting untuk Iran berbanding Amerika. Itulah perbezaan antara terus hidup dan tidak bertahan. Kini, perlindungan tentera di pulau itu telah musnah. Sumber dalam kerajaan Amerika menunjukkan bahawa Washington sedang mempertimbangkan langkah seterusnya menduduki Kharg. Mengambil alih pulau itu menggunakannya sebagai kad rahsia atau memutuskan sumber keuangan rejim hingga ia runtuh. Inilah yang paling ditakuti oleh Iran, bukan sekadar dibom tetapi dikawal, dan satu-satunya saluran kehidupan yang masih tinggal kini berada di tangan musuh. Inilah persoalan yang belum terjawab. Adakah semua ini cukup untuk menjatuhkan rejim itu? Kerana memusnahkan tentera sesebuah negara adalah satu perkara, tetapi menjatuhkan kerajaan adalah perkara yang sama sekali berbeza. Apa yang berlaku di Iran kini adalah paling sukar dijangka dalam kisah ini. Jika seluruh kepimpinan tentera dibunuh dalam beberapa jam, apa akan jadi pada askar, arahan dan hierarki yang memastikan kelancaran? Jawapannya dalam kes Iran adalah kekacauan. Mojtaba Khamenei, anak Ali Khamenei, kini pemimpin agung baharu berumur 56 tahun dan tidak pernah memegang jawatan awam. Dia dipilih secara tergesa-gesa dalam mesyuarat dalam talian kerana bangunan tempat kumpulan pemilih biasanya berkumpul telah dibom. Ucapan pertamanya kepada negara disampaikan melalui teks yang dibacakan penyampai televisyen, diiringi gambar statik di skrin, bukan video atau audio. Fikirkan tentang ini seketika. Mesej pertama daripada pemimpin baharu adalah gambar statik dibacakan oleh seorang penyampai TV. Ia adalah gambaran paling jelas tentang sebuah rejim yang telah hilang kawalan. Setakat ini, Mojtaba Khamenei belum pernah dilihat di khalayak sejak memegang jawatan itu. Tiada email bergerak, tiada suara, tiada siapa yang tahu dengan pasti sama ada beliau berada dalam keadaan baik. Dan bagaimana pula dengan angkatan tentera? Baiklah, kerajaan Iran sendiri telah mengakui secara terbuka bahawa tentera telah kehilangan kawalan ke atas beberapa unit yang kini bertindak berdasarkan arahan lama. Tanpa sesiapa yang menyelaras apa-apa, sebuah tentera berada dalam kegelapan, tidak tahu siapa sebenarnya yang memerintah atau apa yang perlu dilakukan. Bukti utama perkara ini ialah satu insiden pada awal peperangan. Iran secara tidak sengaja telah menyerang kapal mereka sendiri, sebuah tentera yang begitu keliru sehingga mula bertempur sesama sendiri. Dan sementara rejim itu cuba untuk menyusun semula, dunia memerhati dan setiap negara membuat pilihan mereka sendiri tentang apa yang perlu dilakukan. China yang membeli 90% minyak Iran berdiam diri. Mereka mengecam serangan itu dengan kata-kata, meminta gencatan senjata, tetapi tidak melakukan apa-apa yang konkret untuk membantu. Apabila Amerika Syarikat meminta China menghantar kapal untuk membantu membuka semula Selat Hormuz, jawapannya mudah, tidak. China ada simpanan minyak lebih 100 hari dan pembekal lain. China akhirnya utamakan kepentingannya sendiri. Rusia kecam serangan itu dengan tegas namun tetap tidak bertindak. Kerana Putin tidak mampu untuk berdepan secara langsung dengan seorang Presiden Amerika yang pada ketika itu sedang menghancurkan sekutunya di hadapan seluruh dunia. Dan Eropah kini berpecah. United Kingdom yang berat hati dan ditekan dari dalam negara membenarkan penggunaan pangkalan mereka untuk operasi tertentu. Jerman, Spanyol dan kebanyakan benua itu menolak penglibatan. NATO menyatakan itu bukan peperangan pakatan. Trump tidak membuang masa dengan mana-mana daripada mereka. Jadi, kita kembali kepada soalan yang sama. Adakah rejim itu akan tumbang? Jawapan yang jujur adalah tiada siapa yang tahu.
Apa yang kita tahu adalah seperti berikut. Dalam masa 20 hari, Amerika Syarikat dan Israel telah memusnahkan apa yang mengambil masa 40 tahun untuk dibina. Rejim itu hilang kepimpinan, tentera laut, peluru berpandu dan perlindungan udara dalam kurang 3 minggu. Dan pulau yang menyokong keuangan semua ini kini berada dalam jangkauan Amerika. Kapal serangan amfibia USS Boxer baru sahaja berlepas dari San Diego bersama dengannya USS Portland dan USS Comstock. Ketiga-tiga kapal ini membawa Batalion Marine ke-11. Terdapat lebih daripada 2,500 anggota dengan pesawat pejuang F-35B yang boleh berlepas secara menegak seperti helikopter, helikopter serangan dan kapal pendaratan di atas kapal. Mereka berlepas 3 minggu lebih awal daripada yang dijadualkan. Ini ditambah dengan USS Tripoli yang sudah berada di Lautan Hindi datang dari Jepun bersama 2,000 lagi Marine. 2 kumpulan tentera lengkap sedang bergerak pada masa yang sama ke Teluk Parsi dengan peralatan khusus untuk operasi di darat. Dan apabila semua ini dianalisis oleh buku-buku sejarah, mungkin akan menjadi jelas bahawa senjata paling berkuasa Amerika Syarikat dalam perang ini bukanlah pengebom, bukan kapal selam, bukan peluru berpandu, tetapi keupayaan untuk mengawal aliran wang rejim. Segala petanda menunjukkan aliran itu bakal ditutup tidak lama lagi. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Adakah Anda rasa Iran akan menyerah atau akan terus bertahan walaupun dengan semua ini? Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen. Jika video ini membantu Anda faham situasi dunia, kongsikan dengan seseorang yang juga ingin tahu dan langgan saluran ini supaya tidak terlepas analisis seterusnya. Jumpa lagi.